Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada semua rakan serta follower di page FTR Bidadari Solution. Okey, apa khabar anda semua hari ini? Soleha doakan agar semuanya dalam keadaan sihat walafiat, sentiasa diberikan kemudahan dan juga kelancaran dalam setiap urusan yang kalian lakukan. InsyaAllah dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, hari ini merupakan sharing ilmu daripada Soleha hari yang ke-147 pada sesi tahun 2021 ni. Alhamdulillah. Okey, tajuk kita hari ni adalah buang berhala dunia. Apakah maksudnya yang sebenarnya? Adakah anda faham maksud berhala dunia tu apa? Okey, Soleha akan berkongsi kepada anda semua sebentar lagi. Tapi dengan syarat anda mestilah kongsikan dan sharekan Soleha punya link page live pada petang ini, supaya lebih ramai orang yang akan dapat manfaat daripada perkongsian ilmu yang berkat, insya-Allah. Okey, hai, waalaikumsalam Kak Suhaiza, hai Kak Anissa, hai Kak Na, hai Kak Munira Malin, hai Ida. Okey, Alhamdulillah, thank you yang bersama-sama dengan Soleha pada petang ini. Waalaikumsalam juga kepada Kak Julina, hai Bihasna, Alhamdulillah. Sebelum tu, jom sama-sama kita berselawat dahulu dan berdoa. Semoga Allah memberkati majlis ilmu kita pada petang ini, insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya mujib. Hai, waalaikumsalam Angga Masyita. Okey, thank you Kak Ida Ridwan. Alhamdulillah. Thank you kepada semua yang tolong share di grup-grup, share di wall anda, share pada grup-grup usrah. Alhamdulillah. Okey, berbalik kepada topik kita hari ini. Apakah yang dimaksudkan dengan buang berhala dunia? Sebenarnya, dalam diri kita ni kadang-kadang ada terpalit, ada terselit dalam perasaan kita, hati kita, bahawa bila kita buat ibadah sekian-sekian, kita akan dapat hasil sekian-sekian. Sebenarnya kita kena sandarkan sepenuh perhatian kita, sandarkan sepenuh pengharapan hanyalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya, Soleha bagi dalam situasi kita jawab peperiksaan, and then kita kata aku punya kemahiran, aku punya kepakaran, aku punya kepandaian, sebab tu aku dapat result cemerlang. Sebenarnya kita tak boleh cakap macam tu. Kita kena buang berhala dunia dalam diri kita. Sifat keakuan, sifat keegoan, sifat kesombongan dalam diri kita, kita kena buang jauh-jauh. Apa yang dimaksudkan dengan buang berhala dunia adalah apabila kadang-kala dalam hati kita terselit bahawa aku dapat rezeki sekian-sekian adalah kerana aku buat sekian-sekian. Kita tak boleh cakap macam tu, sebab semuanya hanyalah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, Allah yang menentukan takdir dan segala result, keputusan, hasil adalah di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita tak boleh cakap aku dapat kerja bagus sebab aku yang pandai, aku dapat result yang cemerlang sebab akulah yang hebat. Tak boleh cakap macam tu. So kita buang berhala dalam diri kita ni jauh-jauh, sebab kita tak nak ada sifat ujub, ada sifat takabur, ada sifat sombong dalam diri kita yang akan menyebabkan kita semakin lupa diri, kita lupa bahawa Allah yang Maha Kuasa. Sebab kadang-kala bila kita makin naik, kita makin berjaya, kita makin orang kata makin mencipta nama di persada yang paling tinggi, kadang-kadang kita lupa nikmat-nikmat Allah yang telah Allah berikan waktu asal-asal kita susah, waktu asal-asal kita belum ada apa-apa, kita lupa nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. So, lupakan keduniaan, fokus urusan akhirat kita. Jangan kita terlampau kejar keduniaan sehingga kita abaikan akhirat kita. Kita dah makin berjaya sehingga kita tinggalkan solat kita. Kita dah makin berjaya sehingga kita lupa nak sedekah dan zakat. Sebab kita rasa selesa, kita rasa seronok, kita rasa dengan
apa yang kita ada sekarang ni serba cukup dan Allah takkan tarik nikmat yang kita ada sekarang ni. So kita hati-hati jangan menjadi seorang yang kufur nikmat. Jangan menjadi seorang yang kurang bersyukur. Jangan menjadi seorang yang suka berbunyi-bunyi. Dan kita yakin bahawa setiap aturan Allah ni, setiap apa yang Allah beri ni hanyalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan hanya kerana usaha kita. Kita tak akan berjaya tanpa izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak akan dapat hasil apa yang kita ada sekarang ni tanpa dengan keizinan Allah Subhanahu Wa Taala. So apa yang penting sekarang ni, kita lupakan keduniaan sementara. Time solat, kita fokus solat. Time belajar, kita fokus belajar. Time nak dengar ceramah agama, kita fokus, jangan fikirkan keduniaan. Sebab kadang-kala kita hilang fokus, kita hilang khusyuk. Time solat lah kita fikir nak masak apa. Time solat lah kita fikir nak buat apa lepas ni, nak pergi mana bila dah habis PKP. Fikiran kita menerawang jauh. Kita tak fokus pada ibadah kita. Itu menyebabkan hati kita lalai, itu menyebabkan kita tak ada rasa kemanisan dalam beribadah. Kemanisan dalam iman kita dah hilang kerana kita terlampau fikirkan keduniaan. Kita tak fokus pada ibadah kita. Okey, yang kedua, kita dikenakan dan dimestikan untuk buang berhala dunia, kerana bila kita buang berhala dunia, saat itulah kita bermuhasabah diri dan kita merenung kekurangan diri kita. Kita ni banyak kelemahan. Apa yang Allah izinkan tu sebenarnya atas kerana Allah kasih dan sayang kepada kita. Kita yakin Allah yang beri segalanya. Bukan segala hasil tu datangnya daripada diri kita, makhluk, tetapi hanyalah Allah yang maha kuasa. Sebab kadang-kadang kita tak sedar berhala dalam diri kita ni dah lama bermaharajalela. Kita rasa nikmat yang Allah bagi ni adalah tanda Allah kasih kepada kita. Sebenarnya kaya ke, miskin ke, semua tu adalah ujian. Sebab ada orang yang diuji dengan kekayaan namun hidup dia jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang yang diuji dengan kemiskinan namun hatinya terpaut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dirinya rajin pergi sembahyang, dirinya rajin pergi solat, dirinya rajin buat ibadah, tetapi andai kita lupakan Allah, nikmat yang sebanyak sebesar gunung pun boleh terhapus, boleh hilang kerana kita kurang bersyukur. So buang berhala dunia dalam diri kita. Jangan kita anggap apa yang kita ada ni akan kekal lama. No, tetapi kita kena ingat yang akan kekal dalam kehidupan kita, yang kita nak bawa di hari akhirat kelak adalah sedekah kita, amal jariah kita, ilmu pengetahuan kita, anak soleh dan solehah. Inilah yang akan kekal hingga ke akhir hayat kita. Jangan kita lupa, sebab kita takkan punya apa-apa dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. So bersyukur dengan apa yang kita ada sekarang ni, dan jangan kita lupa diri. Semakin kita naik, hendaklah kita makin merendahkan diri, be humble, sentiasa ingat orang yang susah di bawah kita. Jangan pentingkan diri, jangan jadi orang seperti kacang lupakan kulit. Tetapi ingatlah, kita ni hanya hamba, kita ni hanya pendosa. Jangan kita jadi seorang yang lupa diri, insya-Allah. Lagi satu, apa yang Solehah nak highlight kepada anda semua, bila kita buat ibadah, jangan mengharapkan balasan sekian-sekian. Kita tak boleh buat ibadah kerana harapkan balasan Allah. Kita tak boleh buat sedekah sebab kita nak harapkan masalah kita settle. Tetapi apabila kita lakukan sesuatu amalan, ibadah, hendaklah kita serahkan total hanyalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan mengungkit lagi, jangan merungut-rungut, tetapi serahkan, redokan dengan apa yang kita buat ni. InsyaAllah, Allahu ya bari ya basit, Allahu ya ghani ya mughni, akan gandakan lagi nikmat dan rezeki kita dengan jalan yang tak disangka-sangka. InsyaAllah, kita hendaklah sandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi jangan sandarkan pada kudrat kita. Contoh, aku kuat hingga hari ini bukan kerana diri kita, tetapi aku kuat hari ini kerana Allah yang izinkan. Aku diberikan kesihatan kerana Allah yang maha memberi kesihatan. Aku diberikan kekayaan, kepakaran, kecerdasan akal fikiran kerana Allah yang izinkan. Bukan kerana diri kita yang pandai, bukan kerana diri kita yang bijak, tetapi Allah yang maha berkehendak.
So yakinlah dengan sifat-sifat Allah yang 20 tu. InsyaAllah bila kita yakin Allah bersifat maha kuasa, sentiasa ada untuk kita, kita tak akan bergantung lagi kepada makhluk lain. Kita tak akan bergantung lagi kepada makhluk selain daripada apa yang boleh membinasakan diri kita. Sebagai contoh, kita sekarang ni buntu, stuck dengan kehidupan, lalu kita cari bomoh, lalu kita cari jin, lalu kita cari syaitan, lalu terputuslah akidah kita, syiriklah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillah min zalik. Tetaplah berdoa kepada Allah agar Allah tetapkan hati kita dan kekalkan hidayah dalam diri kita. Setiap kali lepas solat, jangan lupa untuk berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allah, jangan bolak-balikkan hatiku ya Allah. Sesudah Engkau memberi hidayah kepadaku ya Allah, kekalkanlah hidayah ni sehingga akhir hayatku ya Allah. Kadang-kadang kita tak boleh nak judge orang. Contoh, kita tengok orang free hair kan, tak pakai tudung. Tiba-tiba kita nak kata kat dia, awak masuk neraka, saya masuk syurga sebab saya pakai tudung, saya tutup aurat. No, pengakhiran setiap manusia. Boleh jadi orang yang tak tutup aurat sekarang tu, pengakhiran dia lebih mulia daripada kita. Dialah yang nanti yang akan menjadi muslimah sejati, yang akan menjaga agama, yang akan tutup aurat sempurna. Sebab tu kita tak boleh nak tuding jari dekat orang. Kita tak boleh nak salah-salahkan orang. Kita tak boleh nak hentam orang, nak hukum orang atas kerana kesalahan dia. Mungkin masa jahil dia diuji. Tetapi Allah tu maha baik. Allah tu akan memberi hidayah kepada sesiapa sahaja yang Allah kehendaki. Contohlah sekarang ni kita tengok dia tak tutup aurat, dia buat maksiat merata-rata. Tetapi Allah tu maha baik. Orang yang melacur diri pun boleh diterima taubat dan Allah ampunkan dosa dia kalau dia taubat sungguh-sungguh dan Allah terima ibadah dia. Kita tak boleh nak judge orang, kita tak boleh nak menerakakan orang, kita tak boleh anggap kita ni ahli syurga, tak boleh. Tetapi kita hanya mampu berdoa, ya Allah, aku tak rela untuk dicampakkan ke dalam api neraka ya Allah, namun aku tidak pula layak untuk ke syurga-Mu ya Allah. So kita berdoa semoga Allah berikan pengakhiran yang baik, husnul khatimah. Jangan judge orang, jangan tuding jari dekat orang, tetapi muhasabah diri kita dahulu sebelum kita salahkan orang lain. InsyaAllah sama-sama kita bermuhasabah diri dan buang berhala dunia dalam diri kita, penyakit hati, segala hasad, dengki, iri hati, dendam, kesumat, buang jauh-jauh dalam diri kita. Barulah hidup kita akan aman damai. Barulah Allah berikan kita ganjaran syurga yang tersangat tinggi, ganjaran Jannatul Firdaus, insya-Allah. So Solihah doakan agar anda semua adalah calon ahli syurga yang sentiasa mendapat rahmat dan redha kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Betul tu Mi Afan, InsyaAllah, okey. Semoga Allah berikan kebaikan dengan apa yang kita buat ni bersama ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala, okey. Sekian sahaja perkongsian Solihah hari ni. Maaf segala salah silap daripada Solihah. InsyaAllah kita akan perbaiki dari semasa ke semasa. InsyaAllah yang baik tu hanyalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.